البشرية منارة مضيئة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما واغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. أما بعد، مسلمين dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, mikrofon jauh tadi. Bismillah. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini insyaAllah ta'ala kita mahu mula menyebut dan memperbahaskan tentang apakah setelah Ramadan. Kita sekarang pada malam 28 Ramadan, maka sudah hampir berpisah daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Tetapi apa yang kita mahu memperbahaskan tentangnya pada malam ini adalah bagi seorang yang dia telah memperbaiki dirinya di bulan Ramadan, yang dia pada setiap malam dia telah belajar ilmu agama, yang pada setiap malam dia telah salat sunnat, yang pada setiap malam dia telah buat qiyamul lail, pada siang hari dia telah puasa, dia telah memperbanyakkan zikir dan beramal dengan wirid-wirid. Orang yang telah memperbanyakkan sedekah di bulan Ramadan, orang yang dah rasa dirinya dia berubah di bulan Ramadan dan keadaannya jadi lagi baik dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini ada ramai di antara orang yang berlaku dengan mereka ini. Mereka fikir, macam mana setelah Ramadan? Adakah saya akan tetap dalam keadaan yang sama? Dan dia fikir, saya risau nanti kembali kepada adat sebelum dan kembali kepada keadaan sebelum. Maka apakah seorang perlu buat dalam keadaan ini? Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Difahami daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini, wahai orang-orang yang beriman, hendalah bertaubat taubatan nasuha. Apakah itu taubatan nasuha? At-taubatun nasuh adalah taubat yang dibuat dengan cara yang betul, yang mana seorang tidak kembali setelahnya kepada dosa. Yang sudah dapat membuat taubatan nasuha, yang dapat membuatnya, maka orang ini beruntunglah dia. Orang yang dia
dia bertaubat dan dia tidak kembali kepada dosa yang dia telah bertaubat daripadanya. Allahu Akbar. Ada setengah orang mereka bertaubat dengan cara betul, tapi setelah itu mereka kembali kepada dosa. Kembali kepada dosa yang mereka dahulunya telah taubat daripada dosa itu, tapi mereka kembali kepadanya. Tapi kita mahu jadi daripada orang-orang yang buat taubatan nasuha, yang mana apabila bertaubat daripada dosa dengan cara betul, tidak kembali kepadanya. Mereka diampunkan dan mereka dimasukkan ke dalam syurga. Allah Ta'ala telah janji bagi para mukminin yang buat ini, mereka diampunkan dan mereka dimasukkan ke dalam syurga, yang syurga itu ada padanya sungai-sungai yang mengalir. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, adakah setelah sudah seorang biasa dengan qiyamul lail, dengan tahajud, dengan zikir, dengan amalan yang salih, adakah setelah bulan Ramadan dia akan putuskan macam itu dan kembali kepada duduk tengok movie pada waktu malam, tengok drama, ganti kepada pengajian, dan dia akan gantikan qiyamul lail dengan main game, dan dia akan gantikan amalan-amalan lain yang dia buat dengan perkara-perkara yang lara? Atau dia akan tetaplah, kerana dunia ini kita tidak akan kekal di dalamnya. Pasti kita akan keluar daripada dunia ini. Di sini saya mahu memberi contoh tentang ketetapan atas taat dan untungan besar yang seorang dapat. Dengar kisah ini, kisah seorang yang salih daripada ulama, namanya Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani radhiyallahu anhu, dia seorang yang salih sampai didengari bacaan Al-Quran keluar daripada makamnya. Orang dengar bacaan Quran keluar daripada makamnya. Subhanallahil azim. Telah warid bahawasanya Thabit Al-Bunani ini, orang yang masukkan dia ke dalam Al-Qabr, yang mengkebumikan dia, masukkan dia telah ceritakan, dia kata, Ana walladhi la ilaha illahu adkhaltu Thabitan al-Bunaniya lahdah. Yani demi Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada Tuhan melainkan dia, saya yang telah memasukkan Thabit Al-Bunani ini ke dalam Al-Qabr. Maka apabila kita telah susun batu atas dia, ada satu batu jatuh, maka aku turun untuk mahu mengambilnya. Dia kata, فَإِذَا بِهِ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. Maka saya dapatnya dia membuat salat dalam qabr. Allahu Akbar. Masya Allah al-azim. Dia membuat salat dalam al-qabr. Masya Allah al-azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, dia kata, فَقُلْتُ لِلَّذِي مَعِي أَتَرَاهِ. Saya kata kepada orang yang ada dengan aku, adakah kamu dapat melihatnya? Faqala uskut. Dia kata, diam. Masya Allah al-azim. Dia kata, falamma sawwayna alaihi turaba wa faragna atayna ibnatah. Setelah kita telah kembalikan tanah atas dia, kita pergi berjumpa dengan anak dia yang perempuan. Faqulna laha ma kana amalu Thabit, ma kana yaf'alu fi hadhihi dunya. Kita kata kepada anak dia, apakah amalan yang Thabit membuat? Apakah dia buat di dunia ini? Dia kata, wa ma ra'aitum, apa yang kamu telah melihat? Maka mereka kata, mereka telah ceritakan kepadanya apa yang mereka telah melihat. Faqalat, maka anaknya kata, kana yaqumu al-layla 50 sanatan fa idza kana as-sahar qala fi du'a'ihi Allahumma in kunta a'tayta ahadan as-salata fi qabrihi fa'atiniha. Yani dia membuat qiyamul lail, dia tetap atas qiyamul lail selama 50 tahun. Bukan hanya bulan Ramadan,
bukan beberapa malam di bulan Ramadan, tak. 50 tahun dia istiqamah, tetap dengan qiyamul lail, dan apabila sampai masa sahar akhir malam, dia akan buat doa. Dia mohon daripada Allah memberi kepadanya salat dalam al-qabr. Masya Allah al-azim. Maka dia kata, فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَرُدَّ ذَلِكَ الدُّعَاء. Yani Allah Ta'ala telah menerima doanya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, tengok ketetapan atas salat sunat ini. 50 tahun dia tetap. Ramai orang zaman sekarang, mereka mula dengan amalan, kemudian mereka putuskan, putus dan sibuk dengan dunia. Dunia ini Allah berfirman tentangnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini ada padanya banyak kelezatan yang menyibukkan orang daripada perkara-perkara yang penting untuk akhiratnya. Maka muslimin dan muslimat, setelah habis bulan Ramadan, jangan kita sibuk dengan kelezatan duniawi dan lupa keadaan yang kita suka berada padanya, lupa bahawasanya kita akan mati, dan lupa apa yang kita telah belajar di bulan Ramadan dan apa yang kita telah biasakan diri kita dengannya di bulan Ramadan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, di sini ada 5 perkara yang saya mahu pesan untuk berpegang dengannya dan teruskan dengannya, yang ia membantu untuk beristiqamah setelah Ramadan. Apakah 5 perkara ini? Okey, saya akan sebut, tapi harap semua kongsikan. Sekarang kita share, jemput sahabat, kawan-kawan untuk mereka masuk, dan setiap orang sekurang-kurangnya dia buat share dengan 10 orang kenalannya, sekurang-kurangnya. Kita nak mahu bagi tips 5 perkara untuk ketetapan atas taat setelah bulan Ramadan. Dah pegang pen dan kertas untuk menulis? Dah buat share dengan 10 orang? Jika sudah buat, maka saya akan mula menyebutnya, tapi harap muslimin dan muslimat mereka hafal supaya nanti beramal dengannya. Yang pertama, puasa sunat. Setelah habis Ramadan, jangan kamu tinggalkan puasa terus, tidak puasa sunat setelah Ramadan. Tak. Setelah Ramadan, buat puasa sunat. Maka puasa 6 hari daripada Syawal. Dan biasakan diri kamu dengan puasa Isnin dan Khamis, dan juga hari-hari yang putih, dan cuba memperbanyakkan puasa sunat, kerana puasa melembutkan hati dan membantu seorang untuk menjauhi dosa. Apabila perut kosong, ini akan membantu untuk hati lembut. Maka hendaklah seorang memperbanyakkan puasa, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan dapat dirinya, apabila buat ini, akan dapat dirinya lagi bersemangat untuk dia buat taat, dan hatinya lagi lembut. Dan juga salat sunat. Jaga salat sunat. Puasa sunat dan salat sunat. Ini yang pertama, okey? Salat sunat dan puasa sunat. Jangan lupa untuk buat salatul duha, untuk membuat qiyamul lail, untuk membuat tahajud. Jangan lupa untuk buat ini. Walaupun tidak buat tarawih di selain Ramadan, tapi ada juga salat-salat sunat yang kita mampu untuk buat di selain bulan Ramadan. Maka jangan kita terus tinggalkan macam itu. Tak. Lagi, muslimin dan muslimat, perkara yang kedua. Okey, yang pertama kita dah sebut, sekarang yang kedua.
Yang kedua, apakah ia? Ad-du'a'u bi-ikhlas. Membuat doa dengan ikhlas. Membuat doa dengan ikhlas. Kerana membuat doa dengan ikhlas itu adalah sebab yang sangat kuat untuk seorang dapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka buat doa dengan ikhlas, mohon daripada Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kamu taqwa dan ketetapan atas taat. Dan di antara doa yang kita mahu ajar pada malam ini, tulis doa ini, ia adalah Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Saya akan baca dan semua muslimin dan muslimat ikut. Okey? Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Yani ya Allah, kamu yang membolak-balik hati-hati manusia, jadikan hati-hati kita tetap atas agama Islam. Dan doa yang kedua juga untuk ketetapan atas taat. Lafaznya adalah Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Yani ya Allah, hati-hati kita di bawah kehendak kamu. Kamu buat padanya apa yang kamu kehendak. Jadikan hati-hati kita ke arah taat kepada kamu ya Allah. Dan doa yang ketiga juga untuk ketetapan. Allahumma ya waliyal Islam wa ahlih ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. Hafal doa-doa ini. Kita dah buat, kita dah ajar 3 doa. Hindalah dihafal. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Difahami daripada ayat ini bahawasanya ada setengah, difahami daripada ayat ini bahawasanya ada setengah yang kakinya tergelincir setelah ia tetap. Maka kita tidak mahu setelah tetap satu tempoh dalam taat, kita tidak mahu tergelincir kepada dosa. Seorang boleh jadi dia tergelincir setelah dia dah tetap satu tempoh, dia tergelincir setelah itu. Kita tidak mahu macam itu. Maka apakah kita buat? Amal kita amal dengan perkara-perkara yang kita mengajar pada malam ini. Perkara yang ketiga, kita dah sebut perkara pertama, perkara kedua, dan sekarang perkara yang ketiga. Apakah perkara yang ketiga itu? Yang ketiga adalah as-suhbatus salihah, sahabat yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Yani biasanya seorang terkesan dengan cara kawannya, adat kawannya, keadaan kawannya, adatnya. Maka hendaklah seorang dia tengok dia bersahabat dengan siapa. Biasanya kalau orang bersahabat dengan orang-orang fasik, dia terkesan. Maka dalam banyak keadaan seorang akan tertarik jadi fasik sepertinya. Kalau dia bersahabat dengan orang yang malas, biasanya dia akan jadi malas sepertinya. Kalau dia bersahabat dengan orang yang
lalai dan suka dunia dan dia terpaut dengan dunia, maka biasanya dia terkesan dengan sahabatnya itu. Maka siapakah sahabat yang kita mahu pilih bagi diri kita? Sahabat yang dia tidak malu daripada kita. Apabila melihat kita buat dosa, dia tegur kita, dia kata jangan buat. Sahabat yang apabila melihat kita buat kesalahan, dia tidak diam, bahkan dia akan bercakap, dia akan kata ini salah, betulkanlah. Sahabat yang dia apabila melihat kita malas, dia akan motivasikan kita dengan kata-kata yang baik. Sahabat yang apabila ada majlis ilmu, dia akan hantar kepada kita mesej dan peringatan dengan WhatsApp dan call kita, bagi tahu kita, okey, malam ini ada pengajian, ikutlah pengajian ini, bagus untuk kamu. Ini adalah sahabat yang baik. Bukan hanya apabila kita mahu keluar jalan-jalan, dia akan ikut kita, tetapi apabila ada kebaikan, dia lupakan kita, atau dia tidak buatnya untuk dirinya dan tidak ingatkan kita untuk membuatnya. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita pilih untuk diri kita sahabat yang baik. Hendaklah kita pilih bagi diri kita sahabat yang baik, yang mana apabila ada kebaikan, dia buatnya dan dia tarik kita untuk membuat kebaikan itu. Ramai sahabat di dunia, mereka bersahabat untuk dunia. Untuk dunia. Kalau ada makan-makan, jalan-jalan, seronok-seronok, maka mereka akan berkawan. Kalau tak ada, kalau untuk majlis ilmu atau apa, mereka tidak saling bantu-membantu. Masya Allah al-azim. Bagaimana kita mahu pilih sahabat seperti itu? Atau di mana kita dapatnya ini? Di mana kita dapatnya? Dapat orang ini, atau boleh cari orang ini dengan kita melihat siapa yang telah belajar ilmu fardu ain. Karena yang sudah belajar fardu ain, yang sudah belajar ilmu fardu ain, ini sudah tanda kebaikan pada dirinya. Dan orang ini maknanya dia tahu apa yang halal dan apa yang haram, dia tahu apa yang wajib. Maka kalau dia mahu menasihatkan kita, dia tahu macam mana. Adapun orang yang jahil, tak belajar ilmu fardu ain, bagaimana dia akan jadi sahabat yang salih? Bagaimana dia akan jadi kawan yang salih? Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, dan perkara yang kelima adalah memperbanyakkan zikrullah. Memperbanyakkan zikrullah ini adalah perkara yang kelima. Memperbanyakkan zikrullah. Memperbanyakkan zikrullah ini menjadikan hati seorang tenang. Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yani sesungguhnya dengan zikrullah hati-hati akan jadi tenang. Dengan zikrullah hati-hati jadi tenang. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, hendaklah zikir-zikir yang kita telah mengajar di bulan Ramadan, hendaklah kita beramal dengannya setelah bulan Ramadan. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala sudah ada 5 perkara. 5 perkara ini, pertama, memperbanyakkan puasa sunat dan salat sunat, memperbanyakkan doa dengan ikhlas, termasuk doa yang kita telah mengajar pada malam ini. Yang ketiga adalah sahabat yang baik. Yang keempat, al-mudawamatu 'ala al-a'mal as-salihah. Al-mudawamatu 'ala al-a'mal as-salihah, yani kita berterusan dengan amalan yang salih walaupun sedikit. Dan yang kelima, al-iktharu min zikrillah, memperbanyakkan zikir. Tentang poin yang keempat, saya nak bagi lagi syarahan sikit.
berterusan dengan amalan yang salih walaupun sedikit. Yani andaikan kita sibuk nanti setelah bulan Ramadan dengan satu perkara, maka jangan kita tinggalkan amalan terus. Bahkan walaupun sedikit hendaklah kita buat. Tak dapat untuk buat salat sunat banyak rakaat seperti mana buat di bulan Ramadan, buat walaupun sedikit buatnya. Dan juga pada masa yang sama, dosa walaupun ia kecil, jangan kita melakukannya. Jangan kita tengok ini dosa kecil maka kita buat. Tak, ingat, apabila seorang membuat dosa kecil, dia menderhakai siapa? Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita teruskan dengan amalan yang salih walaupun sedikit, dan menjauhi dosa walaupun ia kecil. Harap 5 perkara ini yang kita telah sebut, muslimin dan muslimat hafal dan hendaklah beramal dengannya. Okey. Sampai sini nasihat kita untuk malam ini. Kita mahu teruskan sekarang dengan bab zakat, dan untuk lagi esok kita ada lagi nasihat juga tentang berpisah daripada bulan Ramadan. Kita ada sambungan tentang tajuk ini, tapi tajuk kita pada malam ini adalah 5 perkara yang membantu seorang tetap atas taat setelah bulan Ramadan. Nanti untuk berpisah daripada bulan Ramadan, insya-Allah kita akan sambung perbahasan ini pada pengajian yang akan datang, insya-Allah. Okey. Sekarang kita mahu sambung dengan bab zakat, maka harap muslimin dan muslimat yang ada kitab, mereka buka kitab mereka. Dan kita telah sampai kepada kita mahu mula membahaskan tentang zakatul an'am, zakat unta, zakat unta-unta, zakat tentang lembu dan kambing dan biri-biri. Maka sekarang kita akan mula membahaskan tentang syarat-syarat zakat pada perkara-perkara ini. Maka para muslimin dan muslimat harap setiap ambil nota. Ilmu ini ilmu yang penting. Walaupun kamu tidak mempunyai sekarang lembu atau unta atau kambing, tapi belajar ilmu ini kerana ia sangat bermanfaat. Kata pengarang rahimahullah, wa awwalu nisabil ibli 5 wal baqari 30 wal ghanami 40. Dan seawal nisab unta adalah 5 ekor. Lembu adalah 30 ekor. Dan ghanam, kambing dan biri-biri adalah 40 ekor. Okey. Syarat yang pertama untuk wajib zakat pada binatang yang wajib zakat pada jenisnya, ia adalah an-nisab. Mesti ia sudah cukup bilangan yang telah yang ditentukan dalam syarak, yang mana kalau ia sampai kepada bilangan itu, maka wajib padanya zakat jika syarat-syarat yang lain sempurna. Tapi kalau ia kurang daripada bilangan itu, daripada kadar itu, maka tidak wajib zakat. Apakah nisab yang pertama bagi unta? 5 ekor. Siapa yang mempunyai 5 ekor unta, maka kalau syarat-syarat yang lain sempurna, wajib ke atas dia zakat. Juga tentang nisab lembu. Lembu adalah yang pertama adalah 30. Jika mempunyai kurang daripada 30 lembu, ada 10 lembu sahaja, maka tidak wajib padanya zakat. Kalau 30 ke atas, maka wajib zakat kalau sempurna syarat-syarat yang lain. Adapun tentang al-ghanam, yakni kambing dan biri-biri, maka nisab yang pertama adalah 40 ekor. 40 ekor. Kalau orang mempunyai hanya 30 ekor daripada kambing contoh, tidak wajib ke atas dia zakat. Kata pengarang, fala zakata qabla dhalik wala budda min al-hawli ba'da dhalik. Maka tidak wajib zakat sebelum sampai nisab tersebut, dan mesti sempurna haul, iaitu tempoh 1 tahun pemilikan setelah mencapai nisab tersebut. Yakni untuk wajib zakat
pada binatang-binatang yang kita telah sebut tadi, tambahan ke atas mesti cukup nisab, juga yang kedua mesti sempurna al-haul. Al-haul yani 1 tahun. 1 tahun hijriyah. Apabila seorang milik nisab itu selama 1 tahun hijriyah ia ada dalam miliknya, maka ini syarat yang kedua. Ini syarat yang kedua. Adapun kalau orang dia membelikan 60 ekor lembu, ia kekal dalam miliknya selama 3 bulan. Kemudian setelah itu dia menjualnya. Dia jual. Maka tidak wajib ke atas dia zakat pada 60 lembu itu, kerana ia tidak kekal dalam miliknya selama 1 tahun yang sempurna, tahun hijriyah. Kata pengarang, wala budda min as-sawmi fi kala'in mubah, ay an yar'aha malikuha aw man adhina lahu fi kala'in mubahin, ay mar'an la malika lah. Dan disyaratkan juga binatang tersebut digembalakan di padang rumput, iaitu digembalai oleh tuannya atau orang yang diberi izin untuk menggembalanya di padang rumput yang tidak ada pemilik baginya. Apakah makna ini? Syarat yang ketiga supaya wajib zakat pada binatang-binatang yang kita telah sebut tadi adalah as-sawmu. Maka yang pertama an-nisab, yang kedua al-haul, yang ketiga as-sawm. As-sawmu fi kala'in mubah, yakni ia maknanya binatang itu digembalakan di padang rumput yang tidak ada pemilik baginya, dan ia digembalai oleh tuannya atau orang yang telah diberi izin oleh tuannya untuk menggembalanya. Ini adalah syarat yang ketiga. Maka jika ia tidak digembalakan dengan cara ini, tidak digembalakan dalam tempat yang tiada pemilik baginya oleh pemiliknya atau yang diberi izin untuk membuat ini. Contohnya dibeli makanan kepadanya, ia dikekalkan di satu tempat, kemudian pemiliknya dia membelikan makanan bagi dia dan memberi makanan kepada dia, maka tidak wajib ke atasnya zakat dalam keadaan ini. Tidak wajib ke atasnya zakat dalam keadaan ini kerana tidak ada saum dalam keadaan ini. Syarat yang ketiga tidak berlaku di sini. Okey. Kata pengarang, wa alla takuna 'amilatan fal 'amilatu fi nahwi al-harth la zakata fiha. Dan binatang tersebut disyaratkan tidak bekerja, maka binatang yang bekerja seperti membajak tiada zakat padanya. Syarat yang keempat, mesti binatang itu tidak bekerja. Adapun binatang yang bekerja dengan contoh diguna untuk membajak, contoh ada lembu yang diguna untuk membajak, zaman dahulu mereka macam ini buat, maka apa yang binatang yang bekerja, maka tidak wajib zakat padanya. Kata pengarang, fayajibu fi kulli khamsin min al-ibli shat, maka wajib pada setiap 5 ekor unta seekor shat. Okey, kalau seorang punya 5 ekor unta dan syarat-syarat yang lain sudah cukup, sudah sampai nisab 5 ekor dan sudah cukup 1 haul, dan ia juga syarat as-saum fi kala'in mubah ada padanya, dan ia bukan tidak bekerja,
Maka apabila syarat-syarat ini sempurna, maka berapa dia bayar zakat? Jika 5 ekor unta, 1 syat. Syat itu, apakah makna syat? Syat itu jaza'atu da'nin atau thaniyatu ma'zin. Maknanya apa yang dia bayar adalah syat, dan syat itu sama ada ia adalah jaza'atu da'an, yani seekor biri-biri betina yang sempurna umurnya setahun, atau thaniyatu ma'zin, yakni kambing betina yang sempurna umurnya 2 tahun. Maka apa yang dia bayar adalah 1 syat. Syat itu sama ada jaza'atu da'nin. Jaza'atu da'nin ia adalah seekor biri-biri betina yang sudah sempurnakan 1 tahun atau sudah gugur giginya yang depan sebelum sempurnakan 1 tahun, atau dia boleh bayar thaniyatu ma'zin, yakni ia adalah seekor kambing betina yang sudah sempurnakan 2 tahun, Ini adalah makna syat. Maka dia boleh pilih ini atau itu. Boleh pilih sama ada jaza'atu da'nin atau thaniyatu ma'zin. Dan apabila kita sebut tentang jaza'atu da'n, apabila kita sebut tentang seekor biri-biri yang betina, di sini juga kalau ia bayar kalau dia bayar jantan boleh juga. Yani kalau dia bayar al-jaza' min ad-da'n, yani kalau dia bayar biri-biri yang ia jantan, maka dalam keadaan ini untuk kes unta ia sah juga. Okey. Kata pengarang, wa fi 40 min al-ghanami syatun jaza'atu da'nin aw thaniyatu ma'zin. Yani, dan bagi setiap 40 ekor ghanam, ghanam itu kita dah kata biri-biri atau kambing maknanya, dikeluarkan jaza'atu da'nin, seekor biri-biri betina yang sempurna umurnya setahun, atau thaniyatu ma'zin, kambing betina yang sempurna umurnya 2 tahun. Okey. Di sini kalau dia mempunyai 40 daripada al-ghanam, 40 daripada biri-biri atau kambing, maka berapa dia bayar? Kalau syarat-syarat yang lain sempurna, dia bayar 1 syat. Dan syat itu apakah sifatnya? Di sini dia bayar di sini dia bayar satu biri-biri betina yang sempurna umurnya 1 tahun atau sudah gugur gigi depan, atau dia bayar 1 kambing betina yang sudah sempurnakan 2 tahun.
Dan di sini apabila kita kata biri-biri betina, seekor biri-biri betina, maka dalam kes ini untuk al-ghanam, untuk kes ini untuk ghanam, apabila ada padanya betina, maka dia kena keluarkan betina di sini dalam keadaan ini. Adapun tentang unta, kita dah kata dia boleh pilih dalam keadaan nak bayar biri-biri, dia boleh pilih di antara betina dan jantan. Okey. Apabila kita sebut bahawasanya 40 pada nisab yang pertama pada ghanam adalah 40 dan nisab pertama pada unta adalah 5, maka ini nisab yang pertama. Kerana setelah itu ada nisab-nisab yang lain. Ada nisab-nisab yang lain. Contoh, nisab yang kedua bagi al-ibil, bagi unta adalah 10. Nisab yang ketiga adalah 15. Dan seperti ini ada detailnya lagi, tapi kita tak akan bahaskan sekarang. Bagaimana dia kira jika dia ada 8 di antara, yakni ia setelah nisab yang pertama tapi sebelum sampai nisab yang kedua. Kerana nisab yang kedua adalah 10 bagi unta. Kalau dia ada macam ini, maka dalam keadaan ini apa yang ada di antara dua nisab itu afun, itu dimaafkan, tidak perlu, dia akan kira nisab yang ia yakni dia akan kira nisab yang sudah cukup, dan apa yang tambahan ke atas itu belum sampai kepada nisab yang kedua, dia tidak kiranya untuk bayar tambahan dalam zakat, tak. Ya, maka kalau orang ada 8 ekor unta, dia bayar juga satu syat. Dia bayar satu syat. Kalau dia ada 5, bayar satu syat. Kalau dia ada 9, bayar satu syat juga. Tapi kalau dia ada 10, dia bayar 2 syat. Ini adalah caranya. Okey. Kata pengarang, wa fi kulli 30 min al-baqari tabi'un dhakar, dan bagi setiap 30 ekor lembu dikeluarkan tabi' seekor anak lembu jantan yang cukup umur setahun. Maka bagi setiap 30 ekor lembu dikeluarkan tabi'. Yani tabi' itu apa? Tabi' adalah anak lembu jantan yang cukup umur setahun. Dinamakan tabi' kerana ia ikut ibunya dalam padang. Maka ini kalau dia punya 40, kalau dia punya 30 daripada kalau dia punya 30 daripada lembu, maka dia bayar satu tabi' jantan. Kata pengarang, ثم إن زادت ماشيته على ذلك ففي ذلك الزائد. Kemudian jika bertambah jumlah binatang tersebut melebihi nisab yang pertama, maka wajib zakat pada pertambahan itu juga. Maka jika seorang punya bilangan unta-unta atau lembu atau kambing atau biri-biri lebih daripada apa yang kita sebut, maka hendaklah dia belajar supaya dia tahu apakah nisab-nisab yang setelah itu untuk dia bayar, untuk dia tahu bagaimana dia bayar zakat. Kata pengarang, وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِيهَا, dan wajib ke atasnya dan wajib ke atas seseorang mempelajari perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya berkenaannya. Maka ini adalah perbahasan tentang zakat binatang. Perbahasan tentang zakat binatang, dan kita sekarang sambung tentang zakat tanaman insya-Allah taala. Okey. Kata pengarang, wa amma at-tamr waz-zabib waz-zuru' fa awwal nisabiha 5 awsuq wa hiya 300 sa' bi sa'ihi alayhi as-salatu was-salam wa mi'yaruhu mawjudun bil Hijaz.
Dan adapun zakat kurma, kismis dan tanaman, maka seawal nisabnya 5 ausuk, ianya adalah 300 gantang dengan ukuran gantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sukatannya terdapat di Hijaz. Okey. Sekarang tentang zakat tanaman. Zakat tanaman, apakah nisab zakat tanaman? 5 ausuk. Maka jika seorang ada padi beras contohnya, okey, atau selainnya daripada tanaman yang daripada jenis yang wajib padanya zakat, maka apakah nisabnya? 5 ausuk. 5 ausuk itu apa? 5 ausuk yakni 300 sa'. Satu sa' adalah 4 mud, yakni 4 cupak. Satu cupak apa yang penuhkan 2 tangan yang digabungkan seperti ini. Maka apabila seorang punya 300 sa' atau apabila hasil tanamannya adalah 300 sa', maka maknanya ia cukup nisab. Maka wajib padanya zakat jika sempurna syarat, maka dia kena bayar zakat. Dan sa' itu kita dah kata ia adalah 4 mud, dan itu dikira dengan sa', dengan gantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sukatannya itu terdapat di Hijaz ada. Kata pengarang, wa yudammu zar'ul 'ami ba'dahu ila ba'din fi ikmalin nisab, dan digabungkan hasil suatu tuaian dengan hasil tuaian yang lain dalam jangka masa setahun untuk menyempurnakan nisab. Apa yang hasil yang seorang dapat pada 1 tahun, dia gabungkan. Contoh, kalau orang ada 2 tanah yang pertama dia dapat daripadanya 3 ausuk, tanah yang kedua dia dapat daripadanya 2 ausuk, maka 3 dengan 2 itu sudah 5, maka dikira dia ada nisab jika jenis adalah jika jenis adalah sama, beras dengan beras contohnya. Kata pengarang, wala yukammalu jinsun bijinsin kasya'iri ma'al hintah, dan tidak disempurnakan nisab dengan menggabungkan satu jenis tanaman dengan jenis tanaman yang lain, seperti barley digabungkan bersama biji gandum. Yani kalau orang ada 2 tanah contoh, satu tanah dia tanamkan padanya beras, satu tanam dia tanamkan padanya gandum, maka kalau hasil beras adalah 3 ausuk, hasil gandum adalah 2 ausuk, maka dia tidak gabungkan dalam keadaan ini, bahkan tidak ada atasnya zakat, kerana 2 jenis ini kedua-duanya tidak sampai nisab. Maka untuk nak kira nisab, kita tidak gabungkan satu jenis dengan jenis yang lain. Tak, barley kita kira, kita tengok berapa kadarnya, gandum kita tengok berapa kadarnya, tanpa kita gabungkan dua-duanya, dan untuk nak kira nisab. Jika kedua-dua jenis ini kedua-duanya bawah nisab, maka tidak ada zakat atasnya pada dua-dua jenis ini. Kata pengarang, wa tajibu az-zakatu bi biduwi as-salahi wa ishtidad al-hab. Zakat tanaman menjadi wajib apabila kelihatan zahir ranum buah-buahan dan matang biji tanaman. Maka zakat wajib apabila pada kurma dan kismis, apabila sudah ranum anggur itu, apabila anggur sudah ranum dan apabila buah tamar sudah ranum, walaupun sebahagian daripadanya, maka wajib zakat pada semuanya wajib zakat. Tetapi kalau andaikan
belum sampai anggur itu kepada keadaan ranum. Dia potong semuanya dan bagi makan kepada lembu. Dan ia belum tak ada padanya apa-apa yang sampai kepada keadaan ranum yang biasanya dimakan padanya, tidak wajib ke atasnya zakat dalam keadaan ini. Juga tentang tanaman, wajib zakat dengan biji jadi matang, dengan matang biji tanaman. Maka jika belum ada biji dalamnya, contoh dia ada padi untuk beras, tapi masih lagi ia rumput-rumput, belum ada biji padanya, maka dia potong bagi kepada lembu makan, maka dalam keadaan ini tidak wajib ke atasnya zakat. Tapi kalau sudah matang bijinya, maka wajib ke atas dia zakat. Kata pengarang, wa yajibu fiha al-ushru in lam tusqa bi mu'natin wa nisfuhu in suqiyat biha, dan wajib padanya 1/10 jika disiram tanpa perbelanjaan, dan sebahagiannya 1/20 jikalau disiram dengan perbelanjaan. Wa ma zada 'ala an-nisabi ukhrija minhu biqisdih, dan jika terdapat lebihan daripada nisab, zakat dikeluarkan daripadanya berdasarkan kiraan pertambahan hasil tersebut. Wala zakata fi maduna an-nisabi illa an yatatawwa', dan tidak wajib zakat pada yang kurang daripada nisab melainkan pemiliknya hendak bersedekah. Okey. Maka berapa seorang bayar zakat jika dia ada tanaman? Berapa dia bayar zakat? Jika dia siramnya dengan perbelanjaan, contoh dia beli air dan siram contohnya, maka dia akan bayar dia akan bayar 1/20 kalau dengan perbelanjaan. Kalau tanpa perbelanjaan, dia akan bayar al-ushr. Al-ushr itu 1/10 kalau tanpa perbelanjaan. Contoh hanya cukup dengan air hujan, maka tanpa perbelanjaan, maka itu adalah kadarnya adalah 1/10 sahaja. Okey, jika dia ada tambahan atas nisab, contoh dia ada 6 ausuk atau dia ada 10 ausuk, maka semua apa yang lebih daripada nisab, maka itu masuk dalam kiraan, dan dia akan kiranya apabila dia mahu bayar zakat, dia akan kira. Contoh kalau dia ada 100 wusuk, dia akan tengok ini disiram tanpa perbelanjaan atau dengan perbelanjaan. Kalau tanpa perbelanjaan, dia akan tengok 100 ini berapa kadar 1/10 daripadanya kerana tanpa perbelanjaan. Kalau dengan perbelanjaan, dia akan tengok berapa 1/20 daripadanya. Dengan ini dia tahu berapa kadar yang dia perlu bayar. Okey, pasti ada lagi detail-detail banyak, tapi kita sini belajar, kita mengajar mukhtasar, maka ini kitab yang ringkas. Siapa yang mahu lebih detail, dia boleh tanya dan belajar lagi tentang detail. Tapi dengan cara ini dia sudah dengar, dia tahu bahawasanya ada hukum hakam yang berkait dengan perkara yang kita syarah tentangnya. Kerana ada setengah orang, mereka ada padi, ada binatang ini, ada itu, tapi mereka tidak fikir tentang isu zakat. Subhanallahil azim. Dan kata pengarang, jika dia ada hasil kurang daripada nisab, contoh dia dapat hanya 3 wusuk, maka tidak ada padanya zakat. Tapi kalau dia mahu keluarkan sedekah bukan zakat yang wajib, sedekah sahaja, boleh dia bersedekah. Ini adalah syarahan tentang zakat tanaman dengan cara yang ringkas. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Dan sekarang kita mahu buat doa pada malam ini, malam 28 Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا
واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من الذين يخشونك على الوجه الكامل يا الله يا كريم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وجسدا على البلاء صابرا اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا علام الغيوب اغفر لنا وارحمنا وأحسن ختامنا اللهم أحسن ختامنا وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته